Selamat petang, apa khabar semua? Apa khabar semua? Minta maaf, minta maaf. Ada gangguan sedikit di sana, di sini sedikit tadi. Selamat kembali kepada live saya. Apa khabar semua? Ada baik semua? Hari ini kita bincang-bincang dan borak-borak mengenai basikal anda di rumah. Ya, betul. Basikal anda di rumah. Adakah basikal anda dipasang dengan selesa ataupun memerlukan adjustment untuk gerak-geri handle anda menyesuaikan kepada anda. Betul? Ya, adakah dipasang betul? Adakah ia dipasang dengan posisi yang betul atau tempat pemegang itu adalah standard? Ya, standard. Handlebar semua standard kan? Betul? Adakah dipasang betul? Adakah posisi brake betul? Itulah yang kita nak bincang-bincangkan hari ini. Ya, selamat petang. Nick, selamat petang. Apa khabar semua, Nick? Nick, thank you. Selamat datang kepada live saya. Hari ini, hari Jumaat. Saya pasti semua dah bersedia nak kayuh esok. Betul? Itu dia. Okey, bagus. Bagus juga hari ini kita bincang topik ini. Sediakan Allen key nombor 4mm, nombor 5mm. Kemungkinan hari ini baik untuk sedikit ubah suai posisi basikal anda. Bukan di saddle. Kita bincangkan handle sahaja hari ini. Dan cuba kayuh esok dan atau lusa, Ahad. Oleh kerana hari ini Jumaat, saya memang tak sempat tadi nak buat live, tetapi saya fikir-fikir balik hari ini memang saya patut kena buat ini dan ada baik juga anda cuba-cuba di rumah sebelum kayuhan esok atau Ahad, ya. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini mengenai posisi handle, ya. Posisi handle. Baik, boleh cuba kat rumah, ya. Johnson, good evening, how are you? Kamaro, selamat petang, apa khabar? Baik, semua sihat? Semua sihat? Semoga semua sihat, ya. Bagus. Saya thank you, saya sihat, baik. Yang penting kita makan betul, minum air lebih sebab baru-baru ni cuaca pelik-pelik. Sekejap hujan lebat, sekejap panas menterik kan. Jadi saya rasa air kena lebih, air consumption untuk body lebihkan. Okey. Seperti biasa, saya minta perkongsian sikit. Jadi harap semoga dapat lebih ramai orang datang berkongsi dengan saya. Bernard, how are you, Bernard? I'm sorry, I try to make in English version, but my English is not so good. That's the reason why I speak in Malay. My Malay more fluent. So hope Bernard. I'm starting my live channel on. I'm starting my YouTube channel for short clip. Alright, short clip meanings coming soon. How to wear helmet in the short form. On my Facebook, we are discussion more information for all my friends. Okay, saya baru beritahu Bernard. Saya rasa Bernard ni dari luar negara atau lokal, saya tak pasti. Dia tanya dia kurang pasti bahasa Malaysia. Tetapi saya lebih selesa dengan bahasa Malaysia dalam live sebegini oleh kerana saya tanpa memerlukan lirik, tanpa memerlukan apa-apa, saya boleh spontan. Lebih selesa macam itu dengan rakan basikal saya di luar. Robbie Fowler, macam pemain bola lah. Hi Cem, Syarizan, selamat petang. Saya minta maaf, minta share Syarizan minta share, ya. Sebab apa? Seperti biasa, saya tak minta banyak. Dalam 100 kita masuk ke topik terus, jadi kita boleh ringkaskan, tak perlu begitu lama. Apa-apa pun, baru saya beritahu kawan mengenai akan datang saya akan menyediakan YouTube channel saya. Tidak begitu panjang, tak sebegini kita buat perbualan. Mungkin saya akan meringkaskan segala-galanya dalam carta 5 minit. Okey, untuk memakai helmet, memakai kasut. Jadi, yang itu kemudian akan datang. Syarom, apa khabar?
Cantik baju? Oh, baju ini susah nak dapat. Baju ni kan kena seksa. Kena seksa, betul-betul seksa. Kena berenang, kena kayuh, kena jalan. Tak boleh. Ini tak mau. Baju ini susah nak dapat. Ini pening punya baju. Haman, selamat petang. Apa khabar? Junior Andy, how are you? Selamat petang. Baik, apa khabar semua? The topic today is regarding your handlebar position. Posisi handlebar kita. Hari ini saya nak ringkaskan cuma pemegang handle saja. Saya nak tumpukan perhatian lebih direct kepada pemegang handle. Cara perbualan kita hari ini mengenai pemegang handle. Jadi, mari kita bincang-bincang dan masuk ke topik sejurus kita dapat 100 orang. Ya, saya tak minta banyak. Sesiapa ada di sana, kalau senang, free, boleh ikut. Saya cuba buat pemasangan secepat yang boleh. Sebab di sini saya ada basikal yang belum disiap. Dan kita akan buat pemasangan secepat yang boleh. Dan menunjukkan cara posisi di mana patut berada. Dan sedikit sebanyak tempat memegang handle untuk tangan kita berada di situasi yang berbeza. Seperti naik bukit lah, inilah, nak sprint lah, nak ikut orang belakang lah kan. Ini semua adalah ciri-ciri mengenai handlebar. Okey. Anis, selamat petang. Apa khabar? Haiya. Tajuk yang saya tunggu. Selamat petang. Anis, yang ni pun Anis perlu tahu sebab ada mengenai untuk perempuan juga. Bagus. Very good. Okey, minta share. Saya tak mau buang masa lebih sebab saya happy, saya gembira, saya seronok. Hari ini Jumaat, jadi saya nak buat persediaan ini untuk semua rakan saya di luar. Buat ubah suai sedikit dan cuba esok atau lusa. Dan feedback saya Monday ya. Okay, Casey, how are you? Oi, orang rakan Penang saya. Apa khabar Casey? How are you, brother? Good? I hope you and family healthy ya. Stay healthy. Okay? Casey adalah rakan basikal saya di Pulau Pinang. Apa khabar orang Penang? Apa khabar orang Penang? Jadi, minggu lepas, saya mengikut rakan basikal saya semua berada di basikal TT Bike. Kejap. Macam mana dah? Aku tertekan pula. Kejap. Dapat pun. Minta maaf. Minggu lepas saya bersama rakan saya. Mereka ramai menggunakan basikal TT. Juga saya menggunakan basikal road bike. Dan 2-3 rakan saya juga menggunakan basikal road bike. Mereka sebelum mengayuh dah membebel, dah komplain, dah ini, dah itu. Sebab ramai orang pakai basikal TT. Saya pakai road bike. Saya cakap tak payah takut. Tak perlu risau. Kita buat ikut cara saya bila saya membebel di tepi anda. Jadi, dia pakai road bike. Dia boleh ikut sehingga 110 km. Dari permulaan penghujung kayu. Dia punya happy. Memang dia seronok. Kan? Bos, hari ni Khamis. Oh, alamak, Jumaat. Hari ni Khamis. Esok Jumaat. Yelah. Alamak, sorry. Hari ni Khamis. Saya lupa. Skuteris. Wah, ini mesti main skuter ni. Selamat petang. Saya rasa saya dah nampak cecah 10. Malam ni malam Jumaat. Okey, Nizam. Mana Zul saya tak masuk hari ni. Okey. Saya dah nampak cecah 100. Tanpa membebel lama, kita masuk ke topik hari ini. Selamat petang. Sekejap. Kena breathe. Kena steady. Masuk topik. Otak kena masuk zone dia. Junior Andy, apa khabar? Dazril, selamat petang. Thank you for coming ya. Okey. Selamat petang. Selamat kembali kepada live saya, Edwin Ng. Hari ini topik berkenaan mengenai handlebar anda. Juga, saya perlu anda menyediakan Allen key 4 dengan 5 untuk memastikan pemasangan handle anda berada di posisi yang betul dan selesa diguna semasa berkayuh. Juga sedikit sebanyak mengenai cara memegang handle. Okey, hari ini saya baru ada satu basikal di belakang. Saya mahu membuat pergerakan, ya.
Ngam, sorry saya baca kat bawah otak pusing. Okey, saya mahu anda mengubah sedikit sebanyak untuk handlebar anda. Okey, kalau rasa ragu-ragu, takut, tak apa, jangan risau. Asalkan buka ketat, mesti boleh. Jangan takut. Kena cuba-cuba sikit ya, kena cuba-cuba sikit. Kalau tak ada, you tak tahu mana yang lebih bagus. Sawan, selamat petang. James, selamat good evening. Hello Sifu, Rod. Apa khabar? Rodi, selamat petang. Okey, saya sebenarnya minggu lepas, 2 minggu lepas, membawa seorang rakan basikal, mengayuh basikal TT bike. Jadi, dia menggunakan road bike. Dia risau sangat nak ikut orang TT. Sebenarnya, banyak peranan dia jikalau cara pemegang kita kat handlebar betul dan selesa, kedudukan selesa. Jadi maka kita berkayuh masih bagus, tak perlu risau dengan orang lain. Ya, betul. Basikal TT memang peranan dia lebih. Dia akan memotong angin lebih, dah ini, dah itu, dah relax tangan kan. Tetapi road bike juga ada posisinya. Okey, hari ini sebelum kita memberitahu penjelasan lebih mendalam memegang handle di posisi mana dalam keadaan memanjat bukit ke, jalan landai ke, laju ke. Jadi ini semua dalam peranan hari ini. Okey, Amir, selamat petang Amir. Apa khabar? Syed Hafiz, selamat petang. Good evening. Zulkifli, apa khabar? Syed Hafiz. Okey, saya sebenarnya amat gembira selepas kayuhan hari itu dia mencapai tahap keseronokan dia menghabiskan 110 km dengan kelajuan purata yang cukup bagus, memuaskan dan dengan basikal road bergabung dengan kelompok basikal TT, okey, time trial bike. Jadi dia memang happy, saya gembira, saya tumpang gembira, tetapi hari ini saya nak buat lebih perbincangan mengenai kedudukan semasa kita memegang handle berkayuh di jalan raya. Okey? Okey, ready? Okey. Kena briefing, otak kena putar. Jadi baru boleh masuk ke topik. Okey. Ini adalah handle. Seperti biasa yang kita selalu tumpukan perhatian, bukan setakat basikal saja, kedudukan ketinggian seat. Maka kedudukan handlebar juga membuat peranan anda kedudukan di basikal. Seperti cara bongkok badan, cara pemegang di handle, cara memegang di atas handle, cara memegang di bawah handle. Jadi ini 2-3 perkara yang amat kita perlu tahu, bukan semata-mata nak orang ubah kita kayuh basikal, sendiri tak confident apa yang sendiri nak buat dengan basikal sendiri. Tak boleh. Jadi anda selalu kena tahu lebih mendalam tentang basikal anda. Saya bukan nak memberitahu nak pandai buat basikal, bukan maksud saya macam itu. Kalau tak cuba tak tahu. Sekali cuba boleh faham lebih mendalam, esok lebih tahu, kelusa dah akan makin lama makin tahu. Jadi itu perbezaan dia kayu basikal. Jadi bila kita buat sendiri, kita lebih confident dengan basikal sendiri. Ingat, jangan semata-mata dengar rakan cakap, jadi sendiri takut sendiri punya basikal. Tak perlu takut. Basikal adalah benda yang tak berfungsi. Otak kita selalu berputar. Jadi kita punya advantage lebih daripada benda yang tak berfungsi. Jadi kita yang ubah dia, jangan dia ubah kita. Ingat? Boleh? Okey, semata-mata benda-benda macam ini dia tak berfungsi, bermaksud dia tak akan bertindak balas. Kita yang mengubah dia, kita yang membuat tindak balas kepada dia, kita nak tukar ke apa, kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Jadi kayuhan kita semestinya kita mengayuh dia. Okey? Posisi penting. Ya, saya tak ragu-ragu nak cakap, tetapi jangan terlampau memikirkan posisi terlampau banyak. Kadang-kadang kita pun tak cukup tidur, tak cukup makan, jadi badan pun lemah. Situasi sebegitu semua orang ada, ya. Jangan risau. Okey, masuk topik. Minta maaf, saya bebel ke sana dah.
handlebar. Okey. Mana Allen key saya? Okey. Sekejap saya nak takut Allen key. Mana Allen key saya? Sekejap. Kita mulakan posisi di handlebar ya. Ada Allen key. Saya memerlukan anda memegang Allen key nombor 4, Allen key nombor 5. Okey. Untuk apa Edwin? Hari ini kita mahu mengubah sedikit sebanyak posisi handle anda. Apa yang saya nak anda cuba buat di basikal anda adalah sebegini. Nombor 1, kita pentingkan handle dulu. Edwin, handle lah. Mana ada peranan? Ini peranan dia. Nampak tak? Tak nampak. Sekejap saya nak bagi dia nampak handle sikit. Okey. Wah, ibu jari besar lah. Muhammad Ibrahim, terima kasih. Fakhruji, apa khabar? Okey. Nampak tak handle? Okey. Ini adalah handle, betul? Lekuk ini adalah handlebar. Kita sebut handle, pemegang handle. Okey. Biasanya, basikal yang kita ada, posisi handlebar macam-macam. Ini adalah adjustment untuk arah naik turun handlebar. Mana ni Edwin? Saya tunjuk nanti kejap. Longgarkan handle di hadapan. Jadi kita boleh gerakkan ini. Tengok. Nampak? Jangan pandang brake dulu ya. Kita pandang sini dulu. Kita pandang sini dulu ya. Kita tak mau handle macam itu. Kita tak mau handle macam itu. Nampak? Boleh? Edwin, jadi apa keadaan yang paling sesuai dipegang? Ini dia. Bila kita sebut pasal handlebar, inilah kita mahu handlebar kita sebegini. Kalau posisi ini begitu, dah melampau. Kalau posisi macam itu, dah macam terlampau pro pula. Saya sudah menjelaskan, walaupun kita tak laju berkayuh, tetapi gaya kita mesti macam laju. Alamak, gelaklah sikit. Saya buat lawak tak ada orang gelak pun. Okey, jadi kedudukan handle pastinya mahu sebegini, ya. Jangan bagi dia menunjuk ke arah langit. Okey, jangan bagi dia nampak menunjuk ke bawah tanah. Jadi kita mahu rata di bawah ataupun sedikit menjongkit. Tak perlu banyak, ya. Tak perlu banyak, sedikit menjongkit, ya. Jadi bila kita dah kat sini dah betul, okey? Jadi kita ketat dia dulu. Okey, ketat. Dia ada 4 skru di handle. Setiap kali anda mahu mengetat skru dia, ada 4 penjuru, 4 skru. Setiap kali anda mengetatnya, kiri atas, kanan bawah, kanan kiri, kanan atas. Dia kena bawah, kiri, atas, atas, turun. Okey? Dia macam ni. Kalau ada 4 skru, anda patut ketat sebegini. Dari atas kiri, turun kanan bawah, pergi balik kiri, bawah, lepas tu naik balik kanan atas. Boleh? Okey? Boleh ikut? Jadi, bila anda buat pengetat cara macam itu, pressure dia masuk mengetatkan handle itu lebih cun, lebih padat. Boleh? Boleh ikut? Sejurus dah masuk handle ini, sudah, kita ketat dengan cara baru saya cakap. Itu handle. Silang lurus dan silang. Betul? Siapa yang cakap tu? Betul, Hafizul. Betul. Itu cara dia yang kita mahu ketatkan.
Terus ke topik kedua. Topik kedua dah. Selepas handle di posisi yang betul, maka mana dia pressure lebih seragam. Boy. Betul. Boy, betul. Dan handle. Brake lever kita. Okay, brake lever kita, manakah patut berada di posisi? Edwin, aku tak pandai lah nak cari skru dia. Skru dia kat mana? Skru dia kat mana, Edwin? Skru dia berada di dalam getah ini. Kita buka dia, bogel dia, sehingga nampak satu skru saiz dia 5 mm. Kita masukkan dia, buka. Edwin, macam mana kita nak tahu seimbangkan dia? Purata dia. Macam mana kita nak tahu? Senang aja. Dengan pandangan mata kita, kita tutup balik ini. Okey? Asalkan jangan macam itu. Nampak? Nampak tak? Jelas tak? Okey. Asalkan tak macam itu. Asalkan dia tak macam itu. Boleh. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau bawah. Bila terlampau bawah, cara pemegang kita, kalau terlampau bawah, tangan kita macam itu. Nampak? Tak mau. Kita pegang macam itu. Okey? Tak mau pegang sampai macam itu. Sebab terlampau bawah. Jadi, kita tak mau terlampau tinggi. Betul? Jadi, kita nak rata. Tangan ni rata. Bila duduk atas tempat duduk, tangan kena rata. Tangan ini, nampak? Sekarang dah tinggi. Betul? Kita tak mau tinggi. Kita turun sedikit. Tapak tangan ini, nampak tak biji ini? Semestinya berada di grip. Di penjuru kanan brake lever. Okey, kita pegang macam itu. Selalu kena cengkam brake Kalau tak ada terhantuk, tangan terkeluar, sakit lah bang, jatuh. Okey? Jadi, kita naikkan tempat duduk pula. Brake dia tinggi macam itu. Okey? Kita tak mau macam ini. Kita tak mau dia macam itu. Boleh? Kita tak mau macam itu. Tak mau turun sangat. Okey? Itu adalah tak betul. Lepas tu, tak mau terlampau tinggi. Kita tak mau terlampau tinggi. Jadi, kita nak usik dia sama rata dengan handle. Kalau boleh, rata. Jadi, kita pegang sedap. Okey? Sikit jongkit tak apa. Buat cita rasa sendiri ya. Kalau rasa macam mana, cuba dia. Jadi, besok pergi kayu, Sabtu Ahad pergi kayu, cuba dan beritahu saya ya. Okey? Selepas dah atur betul, kita ketat dia. Okey, Edwin, berapa ketat ini patut berada? Kita tak, kalau boleh jangan terlampau ketat. Kadang-kadang anda menggunakan carbon juga takut risau, rosakkan handle. Kalau boleh setakat ketat, goyang dengan tangan, dia tak gerak, dah boleh. Jangan terlampau ketat oleh kerana bila jatuh basikal, tumbang basikal, dia akan bengkok handle atau patah brake lever tu. Biar dia jatuh, benda tu digerak sendiri. Jadi impak dia tak direct kepada brake lever. Apa-apa pun, yang penting kena goyang sendiri ya. Jadi sekarang dah ketat. Okey. Handle dua posisi. Satu penting di sini, kedua brake lever. Mana dia patut berada. Sekarang kita dah dijelaskan, brake dah berada di sini. Betul? Betul? Jadi bila kita pegang, rata. Tangan rata. Tangan L saya dah L. Kena macam itu. Ya. Pemegang macam itu. Okey, macam itu atau macam itu, ya. Okey, ini posisi dia, boleh pegang. Handlebar posisi adalah dua, satu handle, satu brake lever. Itu paling mustahak dan paling penting. Itu oleh kerana itu belum masuk posisi
berkayuh lagi. Ini baru posisi handle. Boleh? Good tips. Boy, terima kasih. Setelah handle dah siap, dah diubah, maka sekarang adalah mahu mengendali dan lebih faham di mana anda patut memegang handle berada di situasi berbeza. Bila kita kayuh bersantai dengan rakan basikal, okey? Bila kita kayuh bersantai dengan rakan basikal, ikut belakang satu demi satu atau ikut kiri kanan dua-dua, mana-mana pun tak apa. Tempat memegang dia adalah paling bagus persediaan berhenti. Sini. Sentiasa bersedia berhenti. Okey? Jikalau tempatnya luas, jalan dia tak kecoh, jalan dia tak sibuk, anda boleh pegang di sini, di atas handle. Okey? Kenapa Edwin saya tak boleh pegang sini masa ikut kawan? Boleh, bukan tak boleh. Tetapi kadang-kadang kawan ke kiri, ke kanan, dia break. Jadi takut risau kita tak sempat sampai ke break, lambatkan basikal, nanti tersondor belakang. Okey, jadi kena ikut situasi keadaan. Kalau dengan rakan basikal yang selalu ikut main, kalau boleh selalu ingat, jangan kayuh kosong bila berada di kelompok. Jangan kayuh. Itu paling pantang. Kenapa Edwin? Itu adalah punca orang belakang menyentuh roda depan, roda belakang rider depan. Sebab kadang-kadang di kayuh-kayuh, di free play, orang belakang masih berkayuh, jadi dia dapat. Bila dia dapat, yang depan di free play, dia tak ada lampu brake, jadi tak tahu dia perlahan. Jadi bila dia tak tahu, maka orang belakang dia akan tersondor. Bila dia kena roda belakang dia, jatuh seorang tak apa, jatuh ramai-ramai payah. Bukan luka tangan, luka basikal, sakit hati. Okey? Ingat, pegang sini ready to stop atau dalam keadaan kemungkinan sibuk. Okey, sini ready to stop. Okey? Kalau takut panik, cara mengelaknya adalah keluar di sebelah kanan. Jangan ikut rider depan punya sebelah kiri, ikut rider sebelah kanan. Rider depan sebelah kanan rodanya. Kalau boleh, jangan selalu di kanan. Kalau nak keluar, keluar kanan. Ya, jangan berada di sebelah kanan dia. Boleh mengelak ke kanan sebab jalan kanan lebih luas daripada kiri. Kiri rumput. Bahu jalan dah habis, terus rumput. Itu lagi bahaya. Habis kanan banyak kereta, Mak Edwin. Ya, kalau boleh, kita elak sebelah kanan. Tak mahu sampailah tengah jalan. Setakat cukup elak aja. Okey? Itu kena biasakan diri, confident diri. Okey? Faham? Boleh. Sekarang, sini sudah. Brake lever, ini untuk ready to stop. Jatuh, bangkit. Aduh, kalau boleh jangan jatuh lah. Okey? Ini tempat dia memegang, boleh banyak keadaan. Masa laju pun boleh, masa ikut rakan basikal pun boleh, santai-santai pun boleh. Tetapi bila kau terlampau lama di dalam satu posisi, tangan akan lengur. Jadi kita tukar-tukar posisi. Ya? Jangan ingat posisi tak betul. Kadang-kadang tempat yang sama kita pegang lama sangat, lengur juga. Okey? Tukar-tukar posisi. Ya? Ini untuk santai-santai, ready to stop, tempat busy-busy dan laju sikit pun boleh, bongkok sikit pun boleh. Okey? Cun. Boleh? Di atas, santai-santai, bila keadaan depan tak banyak kereta dan situasi ruang dia stabil, tak banyak lubang, okey, boleh pegang atas. Bila duduk atas, bahu akan naik. Lebih selesa. Angin, udara masuk terus ke hidung, jadi pernafasan kita lebih selesa. Ya, daripada kita bongkok laju, itu dalam keadaan situasi lain. Boleh. Ini tempat untuk santai-santai, juga relax-relax. Okey? Ikut belakang orang boleh, tetapi selalu kena ingat
Ada apa-apa, emergency, rada depan berhenti, mengejut, elak dia di sebelah kanan. Jangan elak terlampau keluar, elak setakat cukup sahaja. Ya. Cuba-cuba. Saya tahu semua tak mahir, tak pandai lagi. Itu sebab saya ada di sini. Jadi saya akan terus terang kepada anda. Jadi anda boleh rasa dan cuba at least sekurang-kurang risiko dah kurang sebab dah faham. Belum cuba tak apa, sekurang-kurang dah tahu ada peta dalam tangan. Cun, di sini mana lagi boleh guna? Di sini handlebar atas kita boleh guna semasa memanjat bukit. Kenapa nak sini? Kenapa tak boleh sini, Edwin? Semasa di atas kita boleh bernafas sebab kita berada di kedudukan memandang di arah atas. Udara masuk ke mulut, udara masuk ke hidung. Jadi pernafasan kita lebih senang, lebih recover cepat. Ya. Sambil itu kita pegang atas, kita boleh ambil botol air, kita boleh minum, boleh masuk balik, boleh pegang atas balik. Panjat bukit. Cun? Boleh? Bagus. Seterusnya di posisi bawah ini. Ramai orang takut pegang bawah dan tak pernah fikir nak pegang bawah. Dan kenapa nak pegang bawah? Hari ini kita bereskan apa keraguan anda selama ini berkayuh basikal. Okey, gaya padu cun mana? Okey. Okey, sini adalah untuk pemegang mana? Laju. Bila rakan basikal di depan tengah menarik laju, seronok dia datang, sakit dia pun datang, boleh pegang bawah. Okey, ini masa laju. Okey, masa laju tangan siku. Siku, betul siku tak? Betul, siku. Tangan siku L. Okey, kena pegang L, tunduk. Bahu belakang kena rata. Okey, tangan kena L. Macam itu baru laju. Tak boleh laju tak apa, gaya nampak macam laju, orang takut belakang. Best macam itu. Jadi bila orang laju pegang bawah, bahu tunduk. Okey, mata pandang depan. Lutut pula. Siku hadap bawah pukul 6. Macam tu pegang. Pegang bawah handle. Siku jangan kepak. Siku jangan kepak. Betul. Sipu pula. Siku jangan macam tu. Bukan macam tu. Nyorok dia. Bila nyorok dia, angin tak langgar banyak. Betul. Bila angin tak langgar banyak, dia lajulah. Okey. Laju macam tu. Okey. Main gear, tukar gear, laju seronok. Tak boleh ikut tak apa. Hari ini sampai tiang lampu ini, cam tiang lampu tu. Minggu depan kayu laju, aku lepas tiang lampu ni. Cun, aku dah improve. Itulah muktamad dia. Okey? Cun. Boleh? Faham Okey. Di sini bukan semata-mata laju sahaja. Kadang-kadang kita dah bong. Dah pong bermaksud dah habis, tenaga dah habis. Kadang-kadang pegang sini, flex sikit masa, melegakan otot-otot badan kita, flex sikit untuk blood relaxation ya, untuk blood circulation lebih bagus. Boleh? Janji gaya laju. Boy faham maksud saya selama ini. Bagus. Okey? 1, 2, 3. Habisi. Boleh? Boleh faham? Posisi titi bahaya ke? Okey. Apa kata? Handle dah beres. Kita ambil 3 soalan. Boleh? Kita ringkaskan hari ini. Tak mau terlampau panjang. Okey. Kita ambil 3 soalan. Jikalau anda ada soalan, saya ambil 3. Ada apa-apa, boleh tanya saya on the spot. Kita kongsi-kongsi hari ini, ya. Boleh? Ada apa-apa, jangan malu tanya. Okey, no Effendi Rosli. Afendi. Afendi busy kot. Posisi titi. Okey, kita cakap topik pasal hari ni ada siapa-siapa boleh tanya, jangan malu. Posisi brake lever. Okey. Tadi saya nampak Hasbi Maiji. Posisi brake lever. Betul. Okey. Hasbi Maji, posisi brake lever Sifu. Betul.
Seperti yang tadi saya beritahu, posisi brake lever jangan tertonjol naik ke langit. Ya, jangan tertonjol ke bawah menghadap ke lantai terlampau banyak. Kena rata dengan handle, memegang wrist, pergelangan tangan kena rata. Tak mau bagi dia, ini tangan ada cacat sikit. Jangan bagi pergelangan tangan macam itu, tak mau bagi dia macam itu. Ya, kalau boleh macam itu. Nampak? Okey? Boleh dapat bang? Boleh faham? Okey, tangan tak mau brake tu pegang macam itu. Tak mau. Ini dah salah. Ini pun tak boleh. Kalau boleh macam itu. Okey? Kena rata. Boleh? Cun? Bagus. Boleh faham tadi abang siapa tanya? Abang mana? Abang okey. Tak tahu. Tadi Haji ada abang tanya tadi Hasbi okey. Hasbi dapat tangkap okey. Lepas tu Sifu ajar jelas. Oh, terima kasih boy. Dari depan Madi. Kalau rest arm macam mana? Rest arm. Rest arm. Biasalah, tak ada apa peranan. Rest arm. Bahasa Malaysia boleh tak? Okey. Bila tunduk kaki jadi tak kuat tekan. Bila tunduk. Okey. Azhar Masuri. Bila tunduk bukan tak kuat. Kemungkinan kedudukan anda belum sesuai lagi. Belum biasa lagi. Tiba-tiba nak ikut orang macam tu. Tak biasa lagi. Bagi masa sikit. Cuba-cuba lagi minggu ni Cuba-cuba minggu ni. Boleh? Right jari dan tapak tangan kebas. Adakah dia? Muhammad Azwan Fauzan. Selamat petang. Betul. Ramai orang beritahu saya. WhatsApp saya, Messenger saya. Betul. Ramai orang ada masalah sebegini. Oleh kerana hari ini benda-benda macam inilah patut-patut ubah-ubah sikit. Cuba-cuba. Ya. Saya tak pandai nak jelaskan sampai ke akar urut dia. Tetapi benda-benda macam inilah boleh ubah-ubah. Kemungkinan dapat mengubah cara kayuhan anda dan masalah berada di kebas-kebas ni. Okey, Muhammad Azwan Fauzan. Cuba-cuba tengok hari ini punya subjek. Anda patut cuba ya. Okey, reach handlebar terlalu panjang atau reach. Okey. Handlebar stem juga main peranan banyak. Tetapi banyak orang cakap ini itu berbalik sendiri. Kena cuba sendiri baru you tahu macam mana nak atur dia. Sebab kita manusia. Jadi ada hari yang baik, ada hari yang tak baik. Jadi maka posisi basikal kena tolak ansur setiap hari ya. Penat dia lain macam, tak penat dia lain macam. Okey? Bila penat basikal tak betul, ini tak betul, tak betul. Bila hari yang bagus, ada dapat makan cukup, tenaga lebih, basikal best. Betul tak? Okey? Kita tolak ansur sikit ya. Okey? Lagi. Last satu. Posisi tangan, time turun bukit. Macam mana Sifu? Lama. Ini yang best aku nak tak sabar nak cakap lah. Khairul Hafiz. Tengoklah kalau ikut siapa ya. Kalau ikut siapa, kalau boleh jaga keselamatan dulu. Itu patut penting. Okey, Khairul Hafiz. Biasanya memegang di basikal. Sentiasa dua jari di brake. Masa corner-corner ni, seperti genting sepah. Bukit Langat ya. Okey, sentiasa di bawah. Jangan lalai. Sentiasa sedia berhenti. Sentiasa bersedia. Bukan sini semua takut tak sempat kelang kabut. Bawah dengan sini. Okey? Itu tempat dia. Selalu dapat dengan brake. Sebab turun bukit. Sebab bila dah laju seronok, kadang-kadang nama sendiri pun lupa. Okey? Dua posisi cukup penting adalah sini, jari di brake. Tak payah takut malu. Kalau tak sempat berhenti, jatuh lagi malu. Setuju? Okey. Khairul, boleh dapat tangkap? Dari depan Sifu. Okey, lagi siapa? Lagi satu Last satu. Kongsian ilmu bagus. Thank you. Betul. Tadi pasal handle besar kecil. Tadi baru saya sebut dengan perempuan. Saya pun tak ingat perempuan nama tu. Lebar perempuan biasanya bahu kecil, handle kecil. Berapa kecil kita tak tahu. Kena tengok rupa badan dia. Kalau badan besar 42, 44, 40, jadi situasi semua balik ke keadaan sendiri. Jangan besar, kecil lagi bagus daripada terlampau besar. Apa-apa pun kita patut cuba, ya.
sebelum beli handlebar mahal, pastikan handle dia sesuai dulu, baru buat ukuran sama, baru membeli baru. Boleh? Cun? Itu saja doktor. Good evening. Doktor ayah saya di Kedah. Selamat petang orang Kedah. Selamat petang. Boleh? Cun? Happy saya hari ini. Harap semoga perkongsian kita dapat difaham lebih senang dan dapat mengubah kayuhan anda. Okey? Saya Edwin Ang. Berterima kasih. Selamat malam. Dan sampai kita jumpa lagi. Harap-harap ada soalan apa-apa, boleh beritahu saya, mesej saya atau tinggal mesej di sini dan saya boleh buat perkongsian lebih untuk rakan semua saya di luar. Sampai kita jumpa lagi hari keesokan. Mungkin kita jumpa lagi. Selamat malam. I'll see you on the road. Write more, learn more bersama Edwin Ang. Siapa lagi ya? Okey. Selamat malam. Goodbye.